Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ketika negara dikejutkan dengan kes pembunuhan Allahyarhamah Siti Nur Suria yang berlaku di Terengganu pada 1 November 2020, penemuan mayat seorang pelajar Malaysia di Taiwan terbongkar pada masa yang sama. Mangsa Irene Chung berusia 24 tahun berasal dari Sibu merupakan seorang pelajar tahun akhir jurusan perniagaan yang dilaporkan hilang oleh Universiti Kristian Changchun di Tainan, Taiwan pada 29 Oktober 2020. Kehilangan penuntut itu juga dilaporkan kepada pihak imigresen. Mayat Irene kemudian dijumpai di pergunungan Kaohsiung dan dipercayai menjadi mangsa bunuh. Apabila berita berhubung kejadian itu tersebar, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memohon maaf kepada keluarga mangsa dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya pada 1 November 2020. Semasa mesyuarat keselamatan negara peringkat tinggi di Taipei, Presiden Taiwan itu menegaskan bahawa insiden itu telah menjejaskan imej negara secara serius dan masalah dalam masyarakat Taiwan mesti dikaji semula secara menyeluruh supaya tragedi seperti itu tidak berulang. Ibu Irene Ting Ching Ching berusia 45 tahun ketika kejadian telah membuat laporan di Balai Polis Sentral Sibu mengatakan yang dia menerima panggilan daripada Universiti anak perempuannya memaklumkan pembunuhan anak perempuannya di daerah pergunungan Alian di Kaohsiung. Ibu bapa Irene kemudian berlepas ke Taiwan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada kira-kira 2.15 petang 1 November. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Kejadian berlaku pada petang 28 Oktober 2020 apabila Irene kembali ke bilik sewanya dari universiti. Sebelum itu, Irene menjawab panggilan telefon dari rakan sekelas dan mereka berbual seketika. Namun pada petangnya, Irene tidak muncul untuk perjumpaan bersama rakan sekelasnya dan telefon Irene tidak dapat dihubungi. Bimbang dengan keadaannya, rakan sekelas Irene memaklumkan kepada pihak polis secara dalam talian dan menghantar permintaan pencarian orang hilang. Kemudian, universiti di tempat Irene belajar telah melaporkan kehilangannya pada 29 Oktober. Pihak polis yang mendapat laporan mengenai kehilangan pelajar tersebut memulakan siasatan. Mereka mula mendapatkan rakaman pengawasan CCTV di kawasan sekitar universiti hingga ke tempat tinggal Irene. Rakaman CCTV menunjukkan Irene berjalan berhampiran Jalan Changda pada petang 28 Oktober. Irene hilang ketika dia berjalan ke utara di laluan bawah tanah di bawah jejambat berhampiran pintu masuk universiti. Tidak membuang masa, pegawai penyiasat telah pergi ke tempat terakhir Irene dilihat. Di situ, polis menemui salah satu kasutnya di laluan bawah tanah. Pada waktu itu, polis melihat terdapat sebuah kereta yang berada di kawasan yang sama pada waktu Irene hilang dan polis telah mengesan nombor pelik kereta tersebut. Hasil siasatan, polis berjaya mendapatkan maklumat tentang identiti pemilik kereta yang dikenali sebagai Liang. Polis kemudian mencarinya di alamat yang didaftarkan dan berjumpa dengannya. Liang dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Semasa disoal siasat, Liang mengaku dia mencekik Irene sehingga mati dengan seutas tali yang didakwa bercadang untuk mengikatnya. Polis berkata suspek mungkin telah mengetatkan tali di leher Irene melemaskannya ketika dia bergelut menentang cubaan Liang untuk menyeretnya ke dalam kereta. Liang kemudian membuang mayat Irene di tempat dia kemudiannya ditemui oleh polis. Polis Taiwan mendapati bahawa Irene telah mati untuk masa yang tidak berapa lama. Liang juga mengaku yang sebelum itu dia cuba menculik seseorang berhampiran tetapi tidak berjaya. Dia mempertahankan bahawa niatnya adalah untuk melakukan serangan seksual tetapi secara tidak sengaja membunuh Irene. Bagaimanapun, selepas siasatan terperinci oleh polis dan pendakwa raya, didapati bahawa mangsa mempunyai kesan cekik di leher dan tanda-tanda pendarahan dari hidung dan mulut menunjukkan kematian adalah akibat sesak nafas. Pemeriksa forensik juga menemui bukti yang menunjukkan mangsa diperkosa sebelum kematiannya. Berdasarkan keputusan pemeriksaan, polis menyoal siasat semula Liang sekali lagi. Akhirnya, Liang mengaku dia memperkosa Irene sebelum mencekiknya sehingga mati. Pada 2 November 2020, ibu bapa mangsa tiba di Taiwan dan pergi ke rumah mayat di Kaohsiung untuk mengenal pasti mayat, membawanya pulang dan dikebumikan di Taman Peringatan Nirvana di Sibu pada 21 November. Bapa mangsa semasa temu bual dengan media Taiwan berkata bahawa dia ingin melihat penjenayah itu dijatuhkan hukuman mati untuk memberikan amaran kepada orang lain agar tidak melakukan perkara serupa. Ketika itu juga, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah mengaku cuai sehingga menyebabkan kematian mangsa. Taiwan
Taiwan News melaporkan bahawa pengakuan Presiden Tsai menyebabkan keluarga mangsa memfailkan saman sivil terhadap Universiti Kristian Changjun CJCU, Majlis Bandaraya Tainan dan Kerajaan Taiwan. CJCU adalah tempat Irene belajar. Peguam keluarga Irene, Yap Hoi Leong, berkata kematian mangsa boleh dielakkan sekiranya pihak universiti bertindak atas aduan yang merekodkan suspek berusia 28 tahun itu cuba melakukan perbuatan sama pada 29 September 2020. Kira-kira sebulan sebelum kejadian Irene ini, seorang lagi pelajar CJCU dilaporkan hampir menjadi mangsa suspek yang sama. Jika pihak CJCU mengambil serius kes itu, mereka amat percaya ia tidak akan membawa kepada kematian Irene. Berikutan itu, pada akhir Disember 2020, Presiden Universiti, Dekan Hal Ehwal Am dan Hal Ehwal Pelajar meletak jawatan atas kematian Irene. Menurut Taiwan News, Kementerian Pendidikan Taiwan berkata Presiden Universiti yang berpangkalan di Tainan, Lee Yonglong, bertanggungjawab atas pembunuhan pelajar Malaysia itu. Dekan Hal Ehwal Pelajar Tu Chiangling dan Dekan Hal Ehwal Am Yen Yiwen kemudian mengikut jejaknya. Pada September 2021, Kerajaan Taiwan telah bersetuju untuk membayar pampasan kepada ahli keluarga Irene dengan jumlah sebanyak RM300,000. Menurut China Press, pejabat pendakwa daerah Chiao To berkata mereka telah meluluskan permohonan yang difailkan oleh ahli keluarga mangsa untuk menerima ganti rugi kematian. Ahli keluarga Irene akan diberikan lebih daripada 2 juta Taiwan dolar, iaitu kira-kira RM300,000 untuk membayar pampasan perbelanjaan pengebumian. Pampasan kehilangan juga meliputi perbelanjaan untuk sokongan dan tekanan emosi. Keluarga mangsa berhak mendapat ganti rugi mengikut perkara 6 Akta Perlindungan Mangsa Jenayah. Pampasan itu diberikan kepada keluarga mangsa setelah mereka menyerahkan maklumat yang diperlukan kepada jabatan berkaitan. ABC News melaporkan bahawa kerajaan akan membayar ganti rugi terlebih dahulu sebelum meminta pampasan daripada Liang. Bagaimanapun, kerana suspek pembunuhan tidak mempunyai harta di bawah namanya, antara kaedah lain, suspek terpaksa bekerja di penjara untuk membayar pembayaran. Pada 23 Mac 2023, Mahkamah Tinggi Kaohsiung mengekalkan hukuman mati Liang dan menolak rayuannya. Bagaimanapun, kes ini masih boleh dirayu. Semasa perbicaraan pertama, ia mendedahkan bahawa Liang untuk memenuhi keinginan nafsunya cuba melakukan serangan seksual terhadap pelajar perempuan lain pada 29 September 2020. Dia kemudian belajar dalam talian bagaimana untuk mengikat simpul gantung dan menyediakan gelung tali dan teropong yang disembunyikan di dalam keretanya. Pada 28 Oktober 2020, dia menyasarkan Irene dan melakukan perbuatan kejamnya sebelum meninggalkan mayat Irene di Gunung Alien. Hakim mengecam cara Liang membunuh mangsa yang disifatkan sangat kejam dan jahat sambil menambah bahawa Liang telah merencanakan jenayah itu dan membuat persiapan yang jelas dengan mencari maklumat dalam talian. Bagaimanapun, semasa perbicaraan, Liang menafikan mempunyai sebarang niat untuk membunuh, memperlekehkan butiran pembunuhan dan tidak menunjukkan penyesalannya selepas melakukan jenayah itu. Hakim juga mendapati bahawa Liang telah menghantar surat permohonan maaf terus kepada Kerajaan Bandaraya Kaohsiung semasa dalam penjara. Surat itu akhirnya diberikan kepada ibu bapa mangsa di Malaysia. Bagaimanapun, ibu mangsa bukan sahaja memulangkan surat itu kepada mahkamah tanpa dibuka, malah setelah diperiksa mahkamah, didapati tulisan tangan dalam surat itu tidak sepadan dengan tulisan Liang. Oleh itu, hakim membuat kesimpulan bahawa permohonan maaf Liang adalah tidak ikhlas dan hanya cubaan untuk mendapatkan kelonggaran hukuman. Keputusan penilaian juga menunjukkan bahawa Liang mempunyai risiko tertinggi untuk melakukan kesalahan itu kembali. Hakim menyimpulkan bahawa disebabkan kebarangkalian Liang akan mengulangi lagi perbuatannya apabila dibebaskan melebihi 50%, walaupun dengan penjara seumur hidup tanpa hukuman parol, terdapat keperluan untuk dia kekal diasingkan daripada masyarakat. Oleh itu, dia akan tetap dihukum mati atas pembunuhan kejam yang dilakukannya itu. Takziah pada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi. Sekian.